Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Assalamualaikum. Macam mana hari ni? Boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, tolong bagi like or love. Saya nak tengok sikit dia punya respon. Takut tak dengar suara. Boleh dengar tak suara saya? Sebelum saya mula, saya nak check dulu. Okey tak suara ni? Okay, siapa-siapa yang dah join live ni boleh. Hello Ashton, hai, apa khabar? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua yang ada dekat live ni hari ni. Ashton, saya salute. Okey. Busy tak Ashton? Boleh dengar tak suara saya Ashton? Okey, hari ni saya nak discuss pasal TVET. Okey, macam tadi Ashton yang bagi komen tadi, dia adalah salah seorang bekas pelajar TVET lah. Yang sekarang dah berjaya, alhamdulillah. Dan sangat-sangat saya kagum lah, bangga lah dengan dia hari ni kita nak beri keutamaan sebenarnya kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Pelajar-pelajar lepasan SPM yang sekarang ni tengah mencari-cari tempat untuk sambung pengajian kan. Di mana tempatnya. Dan ada di kalangan diorang ni yang memang tengah memang pergi cenderung ke arah kemahiran. Okay. So hari ni kita nak tengok sebab dalam friend list saya dekat FB ni ada ramai orang kata pemain-pemain ataupun orang yang berada dalam TVET ni sebenarnya. So harap-harapnya nanti kita tengoklah dapat feedback daripada diorang yang boleh sama-sama kita bantu kita punya viewer pada malam ni untuk dapat sedikit idea. Okey, dapat sedikit idea bidang ataupun institusi mana yang perlu diorang pilih untuk menyambung pengajian diorang. Sebenarnya TVET bukanlah destinasi kedua lagi sekarang. Sebab sekarang kalau ikutkan zaman pun dah ke arah industri 4.0, revolusi industri 4.0. Assalamualaikum. Hafiz. Okey. Yang lebih cenderung kepada kemahiran. Bukan saya kata akademik itu tak, tapi sekarang bila kerajaan Malaysia sendiri dah menuju ke arah revolusi industri 4.0 di mana lebih kepada teknologi, maka kaki tangan berkemahiran tu menjadi keutamaan diorang lah. Okey.
Sebelum tu, pada yang tak kenal saya adalah Fitri Husaini, merupakan pensyarah College Community yang juga terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam bidang TVET ni. Dan saya menyaksikan dan saya dikelilingi dengan suasana ataupun environment TVET ni. Jadi apa yang saya dapat lihat sepanjang saya 10 tahun saya dalam bidang TVET ni, banyak perkara-perkara positif yang berlaku di kalangan pelajar dan juga perkembangan industri sendiri. Okey, saya juga merupakan salah seorang pegawai industri di College Community sebelum ni. Jadi saya dapat feedback daripada pemain-pemain industri dalam pelbagai bidang. Jadi oleh itu saya rasa saya nak berkongsi apa keperluan-keperluan yang ada dan yang diperlukan oleh industri daripada generasi-generasi baru ni lah. Okay. So harapkan ada feedback daripada sahabat-sahabat yang juga pensyarah dalam bidang TVET ni, supaya kita dapat kongsi dengan bakal-bakal pelajar bidang TVET. Okay. So kalau dengar saya, kalau saya punya video ni jelas, tolong bagi like ataupun bagi komen supaya saya dapat tahu respon macam mana video ni. Okay. Alhamdulillah hari ni ada yang juga saksikan live ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Sekejap lagi saya akan kongsikan beberapa institusi-institusi yang menawarkan TVET untuk jadi pilihan pelajar-pelajar lepasan SPM. Okey, kita faham sekarang ni akademik di mana susah nak keluar, tak dapat feedback daripada secara face to face, secara fizikal. Namun kita sekarang boleh mendapatkan maklumat di hujung jari. Jadi saya gunakan platform Facebook Live ni untuk orang kata memberi informasi-informasi berkaitan TVET kepada bakal-bakal pelajar-pelajar ataupun bakal graduan. Kita panggil graduan, insyaAllah. Sebab TVET ini akan biasanya menjanjikan sesuatu lokasi terakhir yang sangat baik. Mengikut pengalaman saya sendiri, bila saya mengajar di College Community, kebanyakan pelajar-pelajar yang belajar di College Community, walaupun dari segi akademiknya agak tidak begitu cemerlang, maaf, tidak begitu cemerlang, namun boleh dikatakan menjadi pilihan industri. Okey. Jadi apakah sebab menjadi pilihan industri itu? So, kenapa TVET itu juga satu cabang yang perlu diambil berat oleh semua lepasan SPM. Okey. So bagi yang di tingkatan 4, tingkatan 5 yang dah berada dalam vocational punya bidang, saya rasa mereka dah clear apa itu bidang TVET ni. Okey. Jadi saya rasa tak perlu banyak, tapi ada sesetengah mereka ni yang duduk dalam bidang sains dan juga sastra, ingin mencari sesuatu kelainan dan juga mengikut minat mereka. So saya hari ini juga akan kongsikan bidang-bidang TVET ni sangat luas, sangat-sangat luas, dan anda semua akan dapat input ni untuk anda jadikan rujukan, dan mungkin boleh bertanyakan soalan dekat bahagian komen, insya-Allah saya akan jawab. Okey. Dan ke mana hala tuju? Kalau ambil bidang-bidang TVET ni, ke mana arah tuju anda selepas tamat pengajian? Okey. Itu juga saya boleh kongsikan. Okey. Itu mungkin bonus lah orang kata. So hari ni kita just nak tahu apa itu TVET. Kadang-kadang ada setengah parents ataupun setengah-setengah pelajar dengar perkataan TVET itu sendiri, tapi tak tahu TVET tu apa. Dia ni berlandaskan apa, bagaimana untuk ceburi bidang TVET dan apa yang ada dalam bidang TVET. So hari ni saya buka platform FB Live ni untuk anda boleh bertanya, dan setakat mana yang saya tahu dan setakat mana yang saya faham,
saya boleh berkongsi dengan anda semua. Okey, jadi saya perlukan feedback supaya kita punya perbincangan. Itu sebab saya kata hari ni saya nak ajak sembang atau nak ajak berborak saja hari ni supaya anda semua akan dapat dia punya input. Okey, berdasarkan keperluan anda, bukan berdasarkan apa yang saya akan bagi. Okey. For generally, saya akan kongsikan apa itu maksud TVET. Okey. Apa itu maksud TVET? TVET itu adalah singkatan ataupun akronim bagi Technical Vocational Education Training. Okey. Di mana kalau dalam penerangannya adalah ialah pendidikan dan latihan teknikal. Okey, itu sebab dia kata tadi Technical Vocational Education Training. Okey. Pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Okey, secara sepenuh masa. Okey, maksudnya kat sini anda masuk dalam satu institusi, dia menawarkan satu silibus yang berkaitan dengan latihan secara TVET di College Community dan juga Politeknik. Dia juga menawarkan pengajian sepanjang hayat. Yang ini bukanlah tertakluk kepada pelajar-pelajar lepasan SPM saja, tetapi kepada sesiapa saja yang nak menambah skill ataupun kemahiran yang ada ataupun nak meningkatkan skill. Maksudnya sekiranya anda seorang technician, mungkin anda hebat dalam bidang aircon contohnya, tapi anda nak tahu bagaimana nak buat pendawaian 3 fasa. Anda juga berpeluang untuk belajar di politeknik ataupun di college community. Mereka ada tawarkan kursus-kursus jangka pendek. Okay? Dan bertujuan ini maksudnya kalau kata tadi sepenuh masa untuk belajar tadi lepasan SPM dan ke atas, tetapi yang sepanjang hayat ni tiada had umur. Anda siapakah anda? Siapa-siapa pun pelajar sekolah rendah ke, dah general. Di tanya, dengar ke suara saya?
Hello, test, test. Hello. Okey ke? Okey eh? Okey, alright. Okey. Sekarang dah okey ke? Okey. Okey, kat sini saya tengok ada Encik Khairul Hakiki Encik Khairul Hakiki juga merupakan seorang pensyarah. Dia seorang pensyarah dalam bidang hotel dan catering. Jadi mempunyai kepakaran dan juga pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Itu salah satu kelebihan yang ada kalau kita belajar dalam institusi TVET ni. Okay, alright. So tadi saya cakap dekat Malaysia ada banyak institusi yang menawarkan program TVET. Okay. Dan institusi ini duduk di bawah kementerian-kementerian yang tertentu. Okay. Supaya anda semua kena faham, tak semua institusi TVET ni duduk di bawah satu kementerian yang sama. Mereka certain tu berada di bawah kementerian yang berbeza. Okay. Contoh, saya bagi terus Politeknik dan Kolej Komuniti dia berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Okay. Okey, dia berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Manakala IKBN, IKTBN berada di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kemudian EdTech, ILP, JMTI pula berada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, jadi ini adalah beberapa institusi TVET berada di bawah kementerian-kementerian. Dan ada satu lagi institusi TVET yang berada di bawah MARA, iaitu IKM, Institusi Kemahiran MARA, KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, dan juga Japanese Malaysia Institute, tak silap saya, itu pun di bawah MARA. Begitu juga dengan Giat MARA. So, anda kena tengok. Terima kasih. Faiz Nazri juga bekas pelajar TVET, sekarang dah berjaya, dah ada keluarga. Okey. Semua orang kata semua yang menjadi graduan daripada TVET ni, yang mana saya tengok semuanya alhamdulillah semua ada kehidupan yang baik. Okey. Alright. Tadi saya cakap MARA ada IKM, KKTM, Giat MARA dan juga Japanese Malaysia Institute tadi. Itu under MARA. Okey. Kemudian ILP, EdTech di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, manakala IKBN, IKTBN berada di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan Politeknik Kolej Komuniti berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. Jadi di sini mereka mempunyai polisi-polisi yang berbeza ataupun mengikut kementerian masing-masing. Okey. Jadi apa yang ditawarkan di ILP tak semestinya sama dengan di politeknik atau kolej komuniti. Begitu juga dengan di MARA tidak akan sama dengan IKBN.
Sebab mereka mengikut polisi daripada kementerian masing-masing. Okey. Jangan anggap semua institusi TVET itu sama. Berbeza sikit. Okey. Ada setengah institusi TVET berdasarkan sijil kemahiran Malaysia. Mereka mengeluarkan sijil kemahiran Malaysia. Itu yang kita boleh dapat SKM peringkat 1, SKM 2, SKM 3. Okey. Tapi ada juga institusi TVET yang berdasarkan MQA. Di mana MQA ini mengakreditasikan sijil mereka ni untuk membantu mereka ni boleh menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Contohnya di kolej komuniti dan politeknik. Bila mereka ambil sijil kolej komuniti, di kolej komuniti bukan sijil kemahiran kolej komuniti. Dia adalah sijil kolej komuniti saja. Sijil kolej komuniti, mereka boleh menyambung pengajian di peringkat diploma di politeknik. Daripada kolej komuniti, peringkat sijil, mereka boleh sambung pengajian ke peringkat lebih tinggi iaitu di diploma di politeknik. Kemudian hasil daripada diploma di politeknik, mereka boleh menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di universiti-universiti. Yang biasanya mereka akan menyambung di MTUN. MTUN ni contoh macam UMP, Universiti Malaysia Pahang, UTEM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTHM, Universiti Tun Hussein On. Mereka boleh sambung ke peringkat ijazah sarjana muda di situ. Dan mereka juga boleh teruskan ke peringkat master dan PhD sekiranya mereka ingin meneruskan pengajian. Sebab mereka layak berdasarkan sijil yang diakreditasi itu tadi. Itu sekiranya pelajar ada menginginkan peringkat pengajian yang tertinggi. Manakala mereka-mereka yang mengambil sijil kemahiran Malaysia, mereka boleh juga menyambung di peringkat diploma kemahiran. Jadi di sini laluan itu perlu jelas supaya anda tidak mengharapkan sesuatu yang tak mampu diberi oleh institusi tersebut. Sekiranya anda ada niat untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi, anda kena cari institusi yang menawarkan sijil yang diakreditasikan oleh MQA. Dan juga kalau sekiranya anda ni lebih kepada bidang teknikal semata-mata, maksudnya anda nak menjadi seorang technician yang juruteknik orang kata berkemahiran tinggi. Anda punya laluan, anda kena ambil sijil-sijil kemahiran yang ditawarkan daripada SKM contoh. Jadi kalau anda clear dekat sini, anda boleh tahu di manakah institusi yang perlu anda pilih. Alright. Macam tadi saya secara tak langsung saya dah jelaskan. Maksudnya kolej komuniti dan politeknik adalah dua institusi yang menawarkan sijil dengan akreditasi daripada MQA. Manakala ILP, IKBN, itu kalau tak silap saya sebab saya lebih kepada kolej komuniti dan politeknik. Cuma apa yang saya maklum adalah ILP, EdTech, SIAS tak silap saya, mereka menawarkan sijil SKM ke peringkat yang tertinggi. Dan mereka akan bagi juga peringkat diploma kemahiran. Anda boleh tengok. So hari ni kita akan tengok pula ada berapa institusi di Malaysia ini. Kita tengok saya tengok kat sini senarai institusi yang ada dekat saya kat sini adalah contoh institusi kemahiran di bawah MARA. Institusi kemahiran di bawah MARA. Yang pertama IKM
Institut Kemahiran MARA. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 IKM di seluruh Malaysia. Okey, antara yang ada kat sini IKM Kuala Lumpur, IKM Jasim, Melaka, IKM Johor Bahru, IKM Lumut, IKM Sungai Petani, IKM SIK, IKM Alur Star, IKM Berseri, IKM TYSA Pekan, IKM Besut, IKM Bintulu, IKM Kuching dan IKM Kota Kinabalu. Ini saya berdasarkan data yang ada ni lah. Okey, itu IKM Kemudian Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Okey, Kolej Kemahiran Tinggi MARA di zon utara dia ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA Balik Pulau. Okey, kemudian di zon tengah ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA Petaling Jaya. Kemudian ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA Rembau. Okey. Kemudian di zon timur, Kolej Kemahiran Tinggi MARA Pasir Mas Kelantan. Okey. Kemudian Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kemaman. Okey. Dan juga Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan. Maksudnya di setiap negeri ada satu. Di Kelantan di Pasir Mas, di Terengganu di Kemaman dan di Kuantan di Pahang. Okey. Kemudian di zon selatan kita ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang di Johor. Kemudian Kolej Kemahiran Tinggi MARA Seri Gading. Kemudian ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah. Okey, itu Kolej Kemahiran Tinggi MARA yang ada di selatan. Maksudnya di Johor ada satu, di Melaka ada satu. Okey. Okey, untuk makluman, ini apa yang saya maklum lah. Kalau saya salah, maafkan saya. Boleh perbetulkan di komen. Untuk Kolej Kemahiran Tinggi MARA ni, mereka hanya menawarkan peringkat diploma sahaja. Mereka menawarkan peringkat diploma sahaja. Itu apa yang saya maklum lah. Yang saya dapat tahulah. Mereka hanya menawarkan peringkat diploma sahaja. Di peringkat sijil, mereka tawarkan di IKM lah. Institut Kemahiran MARA. Jadi laluannya adalah mereka boleh ambil sijil di IKM, kemudian boleh menyambung diploma. Tak silap saya diploma kemahiran di Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Jadi itu laluan untuk pelajar-pelajar yang memilih institusi TVET di bawah MARA. Maksudnya masih ada peringkat tertinggi yang mereka boleh further lah study tu tadi. Okey. Kemudian kita tengok pula untuk di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Okey. IKBN ada satu di Sarawak, IKBN Miri, IKBN Jitra. Kemudian ada IKBN Kinarut, ini pun mungkin di Sarawak. IKBN Peretak, IKBN Wakaf Tapai, IKBN Bandar Penawar, Johor. Kemudian IKBN Seri Iskandar, IKBN Pekan, IKBN Kemasik, saya tak pasti Kemasik di mana, IKBN Kuala Langat, IKBN Kuala Perlis, IKBN Tanah Merah Kelantan, IKBN Sepang, IKBN Cembung, IKBN Dusun Tua, IKBN Bacok, IKBN Temerloh, IKBN Paguh dan IKBN Alor Gajah. So dekat sini kita tengok kalau kata kita ambil MARA punya institusi tadi dan juga IKBN ni saja saya rasa dah begitu banyak dah. Dah begitu banyak dah. Kemudian di utara ada lagi IKBN Bukit Mentajam. Okey. So anda boleh tengok di website masing-masing, boleh rujuk di bawah Kementerian Belia dan Sukan IKBN ini. Apakah kursus-kursus yang ditawarkan? Boleh rujuk di website masing-masing.
Okey, dan juga kelayakan pun boleh rujuk di situ. Kemudian ada beberapa lagi. Ada Kementerian Pertanian dan Industri pun ada juga mengeluarkannya. Kalau tak silap saya, Kolej Risda dulu. Sekarang dah jadi universiti dah, tak silap saya. Jadi itu khusus dalam bidang agro. Jika anda mempunyai ladang, anda mempunyai kebun, dan anda ingin belajar teknologi berkaitan dengan tanaman dan pertanian, anda boleh ke arah itu. Okey, dan di kolej komuniti juga ada menawarkan. Okey. Ni saya pergi yang saya kurang orang kata kurang ni sangatlah. Kejap lagi saya akan terang lebih lanjut tentang politeknik dan juga kolej komuniti. Okey. Alright, itu tadi maklumat-maklumat tu anda boleh rujuk di Kementerian Belia dan Sukan dan juga Kementerian Sumber Manusia, dan anda boleh melihat dari situ senarai institusi yang ada dan juga bidang-bidang yang ditawarkan. Juga syarat-syarat yang ada di situlah. Okey. Alright, seterusnya saya akan pergi ke politeknik dan juga kolej komuniti. Ini saya agak familiar sebab saya bertugas di sana selama hampir 10 tahun lebih. Jadi kolej komuniti dan juga politeknik berada di bawah satu kementerian. Okey. Dan duduk di bawah satu jabatan yang dipanggil Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. Jadi kami ni umpama adik-beradik ya. Kolej komuniti dan politeknik ni umpama adik-beradik. Okey. Jadi kita boleh tengok bilangan kolej komuniti yang ada di Malaysia. Ni kolej komuniti dulu Di kolej komuniti yang berada di Malaysia adalah sebanyak 104 kolej seluruh Malaysia. Untuk setakat ini. Terima kasih Faiz. Okey. Ini dah jadi ayah dah sekarang. Okey. So kolej komuniti di Malaysia ada 104 kolej seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi kalau kata macam saya berada di Melaka saja ada 6 buah kolej komuniti. Okey. Anda boleh melihat dia punya senarai-senarai tu berada di website Jabatan Pengajian Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Okey, kita tengok dekat sini ada banyak sangat kolej Kita ada 104. Boleh kata kalau ikutkan objektif asalnya, penubuhan kolej komuniti ni adalah untuk setiap parlimen akan ada satu kolej komuniti. Okey, jadi tapi sekarang ni ada permintaan di kawasan-kawasan tu tertentu ditubuhkan kolej komuniti di kawasan tersebut. Alright. Manakala politeknik pula di seluruh Malaysia ada sebanyak 36 politeknik. Okey, 36 politeknik. So, saya rasa politeknik ni dah familiar dah dengan anda semua. Bila korang dengar pasal politeknik, korang pun tahu. Okey, politeknik pula ada 3 kategori. Politeknik ada politeknik premier, ada politeknik konvensional dan juga politeknik metro. Okey, politeknik metro ni macam politeknik kecil lah. Kalau macam politeknik premier ni adalah politeknik yang awal ataupun yang menawarkan juga. Untuk makluman, ada juga politeknik yang menawarkan ijazah sarjana muda. Maksudnya dah ada degree dekat politeknik. Okey. So, bila anda memilih kolej komuniti dan politeknik ni, secara tak langsung objektif anda selain daripada bekerja, anda juga ada peluang untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Assalamualaikum Ashraf. Alamak. Ini orang-orang hebat semua ni, orang-orang yang sumber rujukan saya lah dulu ni. Ashraf ni. Okey. Ashraf tadi, Cik Khairul Hakiki apa semua ni antara orang-orang kuat yang ada di kolej komuniti. Semua hebat-hebat ni. Okey. Alright. So di politeknik tadi yang saya cakap, polimetro adalah poli yang kecil. Okey, politeknik kecil. Contoh polimetro yang ada kat sini, Politeknik
Metro Kuala Lumpur dan juga Politeknik Metro Johor Bahru tak silap saya. Okey, mereka adalah dan Politeknik Metro Kuantan. Okey, ada banyaklah, ada 36 politeknik semuanya Okey, mereka menawarkan peringkat diploma dan juga ijazah. Okey. So anda pun kalau bercita-cita untuk menyampung peringkat yang lebih tinggi, anda boleh memilih college community dan juga politeknik. Okey. Dan bukanlah saya kata untuk pelajar yang tidak berjaya saja untuk ke college community atau politeknik, tidak Sebenarnya bila zaman sekarang ini tak perlu orang kata anda yang bagus pergi ke universiti, anda yang tidak bagus akan pergi ke institusi TVET, tidak Sebab saya ada pengalaman Allahu Akbar, idola. Okey, ada pengalaman pelajar ini adalah graduan daripada Universiti Teknologi Petronas. Selepas tamat pengajian tu, dia dapat tawaran bekerja di offshore. Tapi dia tidak menerima tawaran tersebut. Sebaliknya, dia mendaftar di college community untuk belajar kemahiran. Okey. Dia bagus dalam akademiknya bagus. Kemudian dia dah tamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di UTP dan ditawarkan pula dengan pekerjaan di offshore. Tapi dia boleh tolak sebab dia ada minat dia dalam kemahiran tersendiri. Jadi dia mendaftar di college community. Jadi kat sini menunjukkan bahawa kami tidak hadkan untuk lepasan SPM saja untuk masuk ke college community. Okay. So, siapa-siapa sahaja yang mempunyai sijil SPM, anda boleh mendaftar di college community. Kalau anda boleh tengok di portal pengambilan college community, okay, saya tengok kat sini, permohonan kemasukan ada 4 kategori. Ada 4 kategori Pertama adalah lepasan SPM 2017 dan ke bawah. Maksudnya daripada 2017 ke bawah. Okay. Kemudian lulusan sijil college community atau institusi latihan kemahiran awam yang lain dan diiktiraf oleh MQA. Ini untuk bidang untuk diploma lah. Jadi anda ada sekurang-kurangnya ada sijil college community ataupun sijil yang diiktiraf oleh MQA, anda boleh memohon untuk sambung diploma di college community. Kemudian lulusan sijil kemahiran Malaysia tahap 3 juga anda boleh. Kalau tak silap saya, lulusan sijil kemahiran Malaysia tahap 3 ini untuk peringkat diploma juga, tak silap saya. Okey. Dan juga lulusan apel. Ini lulusan apel ni adalah orang yang mempunyai pengalaman kerja. Dan memohon apel, dia juga boleh memohon untuk masuk politeknik dan college community. Ini apa yang dinyatakan dalam website Jabatan Pengajian Politeknik dan College Community. Okey. Dan kalau dekat sini dia cakap permohonan sudah pun dibuka daripada 9 April 2000. Macam ada tak dengar Test.
Okey, dah okey eh? Okey, alright. Okey. Alright, itu tadi. Anda yang tergolong dalam 4 kategori tadi dah boleh mula memohon. Okey, dah dibuka dah pun dan ditutup pada 2 Julai nanti. Okey. Dan pendaftaran akan dibuka pada 20 September 2021 untuk Politeknik dan juga Kolej Komuniti. So anda semua boleh memohon sekarang lah. Memohon sekarang untuk kemasukan di 104 institusi Kolej Komuniti dan juga 36 Politeknik. Okey, untuk kemasukan ke Kolej Komuniti hanya lulus Bahasa Melayu dan Sejarah sahaja. Itu adalah syarat minima untuk kemasukan ke Kolej Komuniti. Okey. So anda yang lulus, maksudnya lulus kat sini adalah dapat 7. Tak silap saya SPM 7. Tak tahulah sekarang ni grade macam mana. Kalau dulu 7 lah. Ataupun E. Bukan fail. Maksudnya E ke? Ni C. Okey. Maksudnya lulus lah. Lulus Bahasa Melayu dan juga Sejarah. Anda boleh mendaftar di Kolej Komuniti. Okey. Anda boleh melalui UPU sebab sekarang kolej tak menerima kehadiran sebab lockdown. So anda boleh mula melayari website JPPKK ataupun anda boleh bertanya kepada kolej komuniti yang berdekatan dengan lokasi anda dan anda boleh dapatkan maklum balas daripada mereka lah. Okey, bagaimana kaedah, macam mana nak dapatkan borang dan sebagainya, boleh terus melalui kolej komuniti sendiri yang mana anda berkehendakkan. Okey? Jangan risau, kolej komuniti di Malaysia ada 104. Memang banyak. Kalau anda yang berada di Kuala Lumpur teringin nak berhijrah ke Melaka, tak ada masalah. Tapi anda kena tengok juga dia punya bidang yang ditawarkan. Apakah bidang yang ditawarkan? Dan anda boleh mohon mengikut inilah apa yang anda nak lah. Okay. Okay. Alright. So itu sedikit maklumat tentang Kolej Komuniti dan Politeknik. Okay. So kat sini saya nak share sikit. Okay. Ada beberapa bidang yang unik yang bagi saya unik. Ada di Kolej Komuniti yang mungkin tak banyak ada dekat Malaysia ni, tapi ada dekat Kolej Komuniti. Okey, antara bidang yang unik bagi saya adalah bidang spa dan kecantikan. Tak banyak ditawarkan di Malaysia. Kalau anda tahu, mungkin anda pernah pergi ke di sekolah ada, tak silap saya di sekolah KV apa, College Vocational ada. Dan bagi saya tak banyak. Dan College Komuniti antara yang menawarkan peringkat diploma. Okey, dalam bidang spa dan kecantikan. Okey. So benda ni agak unik. Okey, anda susah mungkin nak jumpa. Sebab zaman sekarang kita tengok budak-budak semua sukakan make up, suka buat tutorial, kan? Jadi ada yang buat efek apa semua kan. Walaupun sekolah tapi dah pandai make up dan sebagainya, cuma teknik ataupun ilmu tu boleh ditambah baik dengan berada di kolej komuniti lah. Okey, ada beberapa kolej komuniti yang menawarkan bidang tersebut, ya. Yeah. Antara yang ditawarkan adalah Kolej Komuniti Kota Melaka, Kolej Komuniti Pasir Gudang, Kolej Komuniti Kok Lanas, Kolej Komuniti Batu Gajah, tak silap saya. Sekejap saya tengok sekejap. Okey, Kolej Komuniti Sungai Petani, Kolej Komuniti Bayan Baru, Kolej Komuniti Taiping, Kolej Komuniti Batu Gajah, Kolej Komuniti Tampin, Kolej Komuniti Kota Melaka, Kolej Komuniti Muar, Pasir Gudang, Keluang dan Kok Lanas. So, sekiranya anda dekat kawasan-kawasan tersebut dan anda minat bidang kecantikan dan juga bidang spa, anda bolehlah pergi ke
10 college tersebut. 10 college tersebut. Di KL tak ada, tapi paling dekat Tampin dan juga Kota Melaka. Kota Melaka duduk dekat tengah-tengah, betul-betul kat bandar. Okey. Dan satu lagi bidang yang saya rasa unik dan jarang-jarang berlaku di Malaysia adalah sijil dandanan rambut. Sijil dandanan rambut ada dekat Kolej Komuniti Kota Melaka juga, Kolej Komuniti Muar, Kolej Komuniti Pasir Gudang dan juga Kok Lanas. So ada 4 kolej saja yang menawarkan sijil dandanan rambut. So kalau anda ni memang minat barber, kalau anda minat nak jadi hairdresser, okay, anda boleh pergi ke kolej-kolej ni untuk belajar. Okay. Dan juga kecantikan spa tadi ada menawarkan diploma di Kolej Komuniti Sungai Petani. Manakala dandanan rambut pula ada menawarkan diploma di Kolej Komuniti Kota Melaka. So kalau anda dah tamat di peringkat sijil, anda boleh sambung diploma di Kolej Komuniti yang saya sebut tadi. Untuk pengetahuan semua juga, ada di kalangan pelajar ataupun graduan Kolej Komuniti yang daripada sijil ni tadi dah berjaya menjadi pensyarah dalam bidang-bidang tersebut. Okey. Sebabkan orang kata kalau dia dapat diploma di peringkat kolej komuniti, mereka boleh memohon untuk menjadi pensyarah. Okey. So flow dia tu ada banyak. Okey. Kita tak boleh sempitkan. Dan bila mereka dah ada diploma, mereka masih boleh menyambung ke peringkat degree walaupun bidang mereka tersebut tak berapa popular, tapi mereka boleh ke cabang lain. Contohnya mereka boleh ke bidang pendidikan. Mereka boleh bidang pendidikan sebab ada pengajian untuk kemahiran kan. So mereka boleh pergi ke situ. So dapat menyambung pengajian peringkat degree dan mungkin master, mungkin PhD. Who knows? Dan ada pun sebenarnya hasil daripada kolej komuniti yang sampai tahap PhD. Okey. Okey, dan yang unik lagi kita ada landscape. Sijil landscape. Sijil landscape ni Kejap saya tengok jap. Bidang sebab di kolej komuniti ni sangat-sangat unik. Sijil landscape memang menarik lah. So yang setahu saya di Selanda ada, di Kolej Komuniti Selanda di Melaka, Kolej Komuniti Masjid Tanah juga menawarkan sijil landscape. So anda akan belajar lah macam mana buat pokok hiasan, buat batu-batu tu. Jadi memang menarik lah. Jadi anda punya kelas tu tidak terhad dalam bilik kuliah saja, anda akan berada di lapangan lah. Kan? Memang sangat-sangat menarik dan juga akan sangat enjoy belajar kat situ. Sebab anda dapat lihat sendiri kan apa yang anda belajar, itu yang best. Okey, alhamdulillah hari ni ada berapa? 5 orang yang tengah view lagi ni. Ada feedback apa-apa ke? Sebab saya akan tamatkan live tak lama lagi, dalam 10 minit, 9 minit. Ada apa nak tanya ke boleh. Sebab saya akan datang, saya akan cari lagi apa-apa bidang-bidang yang menarik. Okey, contoh macam Faiz tadi, habis saja sijil, dia pergi praktikal di Fraser Resident KL, hotel 5 bintang, dan kemudian dinaikkan pangkat dan sebagainya, dan dia punya gaji tu melebihi daripada orang diploma lah. Okey. So kat sini kemahiran tu memberi nilai tambah lah kepada pelajar tu sendiri. Okey. Selain daripada tu, kalau kita tengok, kita punya keadaan sekarang, MCO, contoh macam kalau
Macam bidang perhotelan, bidang kulineri dan sebagainya akan ada kesan. Jadi bila anda ada kemahiran, di situ tercetusnya banyak idea dengan apa yang anda ada di tangan. Okey. Jika tiada kemahiran tu anda makan masa sikit, bukan tak boleh, tapi anda makan masa sikit untuk anda belajar. Tapi bila anda dah belajar dalam bidang kemahiran, itu satu kelebihan pada anda sebab anda boleh terus guna kemahiran yang anda ada untuk menjana pendapatan anda balik. Okey, cuba anda bayangkan anda sebagai seorang pelajar bidang perhotelan contohnya. Pelajar bidang perhotelan, kemahiran yang saya rasa sangat saya kagum adalah bagaimana mereka belajar membuat kopi ataupun barista tu sendiri. Okey, bila anda ada kemahiran barista tu, benda yang anda boleh gunakan adalah anda boleh meniaga kopi. Okey, bila anda ada kemahiran tu, anda tahu bagaimana nak gunakan coffee bean tu, bagaimana nak bancuh, bagaimana anda nak mendekorasikannya supaya benda yang murah akan jadi lebih mahal disebabkan kemahiran. Dan sekarang ni saya ada pernah tengok satu dekat Ipoh, ada satu brother ni, disebabkan dia ada experience bekerja dekat Starbucks ke apa sebagai barista dan MCO dia terpaksa berhenti kerja. Apa yang dia buat adalah dia gunakan apa yang dia ada saja, and then dengan beberapa kopi yang dia ada kontak, dia hanya jual melalui bonet kereta dia saja. Dan harga yang murah ataupun tempat yang biasa-biasa tetapi dengan nilai hasil kerja yang premium. Anda akan dapat kat situ orang akan mula appreciate benda tu unik, benda tu suatu yang susah nak dapat dengan harga dan juga dengan tempat yang macam tu. Cuba anda sembayangkanlah kan. Bagi saya itulah kepentingan kemahiran di waktu-waktu macam ni kan. Contoh lagi yang saya boleh katakan adalah sekiranya anda ada kemahiran elektrik. Okay. Mungkin anda juga boleh menawarkan servis yang mudah. Contohnya servis aircon. Sebab kalau ikutkan essential, essential macam renovasi memang tak boleh, tapi pembaikan, contoh pembaikan pipe ke, elektrik ke, itu dibenarkan untuk buat pembaikan. Jadi kat situ anda boleh menawarkan servis anda dengan menggunakan kemahiran saja. Jadi anda tak perlu keluarkan modal pun, hanya anda perlu marketkan diri anda saja untuk pembaikan. Jadi bila anda buat pembaikan itu, di MCO ni kalau tak silap saya boleh. Renovasi yang tak boleh. Renovation apa semua tak boleh. Tapi kalau macam ada pipe pecah ke, ada blackout ke, ada apa ke, masih boleh. Maksudnya macam aircon rosak ke dan sebagainya, untuk pembaikan dibenarkan. Jadi kalau kita tengok kat sini betapa pentingnya kemahiran. Kalau kulineri lagilah senang. Anda belajar kulineri, katakanlah anda ada experience kerja dekat hotel, apa yang anda gunakan ataupun menu yang anda masak di hotel itu tadi, anda fusionkan balik, anda jual dengan harga yang mampu milik dan juga menarik. InsyaAllah anda akan berjaya, insyaAllah. Itu yang saya cakapkan, betapa untungnya orang yang belajar TVET, betapa hebatnya mereka yang belajar TVET dan juga hebatnya orang-orang yang mengajar dalam bidang TVET. Sebab mereka lah antara orang-orang yang kita tak nampak dan tak sedar secara tak langsung menjadikan seseorang itu dari tiada apa-apa kepada seseorang. Okey? Ataupun dalam bahasa mudahnya adalah from zero become hero. So, saya dah nampak benda tu. Ada yang pelajar sebelum ni yang gagal SPM dan mereka ambil paper Julai dan masuk ke college community hasil dengan kemahiran dan bantuan. Mereka dapat kerja yang baik dan dapat membantu keluarga. Okey. Itu yang saya sangat seronok dan saya sangat happy lah dengan budak-budak TVET ni. Okey. Alright. So, jangan rasa rendah diri. Dan college community politeknik juga ada menawarkan pembelajaran sepanjang hayat. Pada anda semua yang ingin menambah ilmu, anda boleh rujuk di college community berdekatan. Dan ingat, dia bukanlah college swasta, dia adalah college kerajaan. Okey. Dan yuran
untuk satu semester hanyalah RM200 saja. Okey, so tak adalah membebankan insya-Allah. Okey. Untuk penerangan lanjut tentang pengambilan boleh jumpa dengan semua pegawai pengambilan di College Community. Saya test. Okey. Okey ke? Okey ke? Okey. So saya nak ucapkan terima. Okey. Okey, so saya nak sebelum saya nak habis ni dulu, saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang dah tonton, yang ada yang share, ada yang komen, ada yang like, ada yang love. Terima kasih support sebab saya nak cuba dapatkan maklumat ni sampai pada orang, ya. InsyaAllah saya harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Stay duduk rumah. Kalau keluar bila perlu, kalau nak keluar tu jaga SOP supaya kita semua dapat dilindungi Allah semua. So saya doakan semua berada dalam keadaan yang baik dan juga bersama keluarga yang tercinta. Okey. Saya sudahi dulu live saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.